Konsep pekerjaan tidak menentu ni merupakan situasi di mana seseorang bekerja dalam pekerjaan yang berkemungkinan tidak akan kekal disebabkan oleh perjanjian kontrak yang bersifat sementara. Kontrak tersebut digunakan untuk menggambarkan pekerjaan sementara yang bergaji rendah, tidak dilindungi dan juga tidak selamat. Mereka ni jarang untuk menerima faedah sosial dan juga sering dinafikan untuk menyertai hak kesatuan kerana bagi pekerja lain mereka ni mudah diganti. Golongan wanita, golongan minoriti dan juga pekerja asing merupakan pekerja yang sering terlibat dalam pekerjaan seperti ini. Dari perspektif global, peralihan daripada sektor pembuatan kepada sektor perkhidmatan serta penyebaran teknologi maklumat telah mewujudkan keadaan ekonomi baharu yang menuntut fleksibiliti di tempat kerja dan ini mengakibatkan kemerosotan dalam hubungan pekerjaan dan ia telah menyumbang kepada konsep pekerjaan tidak menentu. Konsep pekerjaan tidak menentu ini sering dikaitkan dengan jenis pekerjaan seperti kerja sambilan, bekerja sendiri, kerja jangka tetap, kerja sementara, kerja atas panggilan dan juga pekerja kontrak. Semua bentuk pekerjaan ini mempunyai satu persamaan iaitu pekerja terpaksa menanggung sebarang risiko kemerosotan dalam perniagaan kerana pekerja boleh diberhentikan serta-merta apabila mereka tidak lagi diperlukan. Dan pekerja juga sukar untuk merancang kehidupan mereka atau menyara tanggungan mereka disebabkan oleh waktu dan jadual kerja yang tidak tetap. Kebanyakan pekerja seperti ini gagal untuk membayar faedah pekerjaan kepada pekerja tersebut seperti kesihatan, insurans hayat, gaji sakit dan juga pencen. Dan seterusnya pekerja lantikan kontrak yang merupakan salah satu jenis dalam konsep pekerjaan tidak menentu. Pekerja lantikan kontrak ini diambil untuk bekerja dalam tempoh masa tertentu. Mereka dipilih mengikut kemahiran yang berbeza dan tahap pengalaman mesti ditentukan dengan teliti sebelum pekerjaan baru ditawarkan. Menentukan kemahiran diperlukan serta pemilihan orang yang paling sesuai dalam sesuatu pekerjaan adalah amat penting dalam pengambilan pekerja lantikan kontrak ini. Ini kerana pekerjaan tersebut hanya memerlukan tempoh masa yang pendek dan perlu diselesaikan tepat pada masanya berbanding dengan pekerja jangka panjang yang diberikan tempoh masa yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Walaupun pekerja kontrak ni tak diberikan hak tertentu, mereka ni majikan ni perlu sentiasa sedar akan hak yang mereka wajib miliki. Mereka ni sentiasa punya hak untuk berada dalam persekitaran kerja yang selamat, disediakan pelindungan kebakaran dan juga pertolongan cemas, serta tidak terdedah kepada sebarang pencemaran bunyi dan juga mempunyai pengurus yang sentiasa menunjukkan sikap yang baik hati. Apa itu prestasi kerja? Prestasi kerja adalah kebolehan seseorang dalam sesebuah organisasi untuk memberikan kesan yang positif ataupun negatif terhadap objektif organisasi tersebut. Prestasi kerja ini dapat dinilai dengan mengambil kira 3 aspek iaitu task performance, citizenship behaviour dan counterproductive behaviour. Baiklah, kesan pekerjaan tidak menentu yang pertama adalah motivasi pekerja. Kesan konsep pekerjaan tidak menentu kepada motivasi pekerja ini dapat dilihat dengan 2 aspek iaitu secara positif dan juga negatif. Secara positifnya adalah dengan tiada jaminan untuk jangka masa panjang, ini akan memberikan motivasi kepada pekerja lantikan kontrak untuk meningkatkan prestasi kerja mereka supaya dapat dikekalkan dalam sesebuah organisasi itu dengan tempoh yang lebih lama. Ini dapat mempengaruhi prestasi kerja pekerja lantikan kontrak secara positif. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan yang negatif terhadap pekerja lantikan kontrak ini, iaitu ini akan menjadikan satu bebanan kepada pekerja lantikan kontrak yang membuatkan sedikit kekacauan kepada mental dan psikologi mereka dan ini akan membuatkan prestasi kerja mereka tidak sebaik yang disangka kerana ketidakstabilan hubungan yang antara organisasi dan pekerja tersebut. Seterusnya adalah peluang pembelajaran. Peluang pembelajaran ini adalah dapat dilihat apabila pekerja yang baru menceburi sesuatu bidang dapat belajar sambil bekerja dalam sesebuah organisasi itu dan dapat mengumpul seberapa banyak pengalaman yang boleh dengan melakukan projek-projek yang
ada yang telah diberi oleh organisasi tersebut. Dan ini dapat menaikkan dan menggalakkan peningkatan prestasi kerja pekerja lantikan kontrak pada masa hadapan. Dan yang terakhir adalah kestabilan kewangan. Kestabilan kewangan ini adalah satu elemen yang penting dalam kehidupan setiap individu yang bekerja. Oleh itu, kestabilan kewangan ini menjadi faktor utama dalam memilih organisasi atau bidang yang kita hendak ceburi. Dan ini menjadi masalah besar apabila konsep pekerjaan tidak menentu ini tidak menawarkan jaminan untuk jangka masa panjang. Secara tidak langsung akan mempengaruhi prestasi pekerja yang bimbang akan keselamatan kewangan mereka. Dan akhir sekali, kestabilan kewangan ini akan menyebabkan prestasi pekerja lantikan kontrak tidak dia akan mengefekkan secara negatif. Saya akan teruskan lagi perbincangan tentang apakah itu keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja adalah tahap di mana seseorang mengenali diri melalui pekerjaannya, bergiat aktif dan menganggap pencapaian merupakan sesuatu yang penting untuk harga diri. Pekerja yang memiliki tingkat keterlibatan kerja yang tinggi cenderung untuk komited kepada pekerjaan mereka dan sangat peduli terhadap keberhasilan tugas-tugas mereka. Teori ini berdasarkan bahawa dengan memahami tingkat keterlibatan kerja pekerja, organisasi dapat meningkatkan motivasi mereka, meningkatkan komitmen terhadap organisasi, meningkatkan produktiviti dan meningkatkan kepuasan kerja mereka. Dalam kesimpulannya, keterlibatan kerja adalah konsep penting dalam dunia kerja yang melibatkan hubungan emosional dan psikologi antara pekerja dan pekerjaan mereka. Ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan produktiviti organisasi dan kepuasan pekerja. Oleh itu, organisasi perlu memahami dan mengenali keterlibatan kerja pekerja mereka dengan baik untuk mencapai kejayaan jangka panjang. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang adakah pekerja lantikan kontrak tidak melibatkan diri sepenuhnya dalam pekerjaan mereka. Topik ini telah menimbulkan beberapa isu di dalam perbincangan. Walaupun ada pekerja kontrak yang setia menjalankan tugas mereka, namun ada juga beberapa faktor yang boleh menyebabkan mereka tidak terlibat sepenuhnya di dalam pekerjaan. Faktor yang pertama ialah ketidakpastian pekerjaan. Hal ini terjadi kerana pekerja kontrak kebiasaannya sedar bahawa pekerjaan mereka adalah sementara. Oleh itu, mereka mungkin kurang cenderung untuk melakukan pekerjaan mereka dengan sepenuh hati dalam organisasi atau projek yang mereka sertai, kerana mereka sedar bahawa mereka akan meninggalkan pekerjaan itu setelah tamatnya kontrak pekerjaan tersebut. Faktor yang kedua berkaitan penambahan beban kerja. Di sesetengah organisasi, pekerja kontrak mungkin diberikan tugas tambahan dan akan menambah bebanan kerja kepada mereka. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai tanggungjawab jangka masa yang panjang terhadap syarikat. Ini boleh menyebabkan mereka merasakan tidak bermotivasi untuk melibatkan diri sepenuhnya terhadap pekerjaan tersebut. Dan faktor yang ketiga ialah tiada perlindungan atau manfaat yang tetap. Pekerja tetap biasanya mempunyai akses kepada kelebihan seperti insurans kesihatan, cuti berbayar dan program pembangunan kerjaya. Namun, pekerja kontrak mungkin tidak menikmati manfaat ini kerana mereka tiada kestabilan pekerjaan dan perkhidmatan mereka bergantung dengan kontrak pekerjaan. Seterusnya, dalam pembincangan ini kita akan membahaskan impak negatif keterlibatan kerja terhadap prestasi pekerja. Keterlibatan kerja yang tidak seimbang boleh memberikan impak negatif bergantung pada beberapa faktor penting. Beberapa impak negatif keterlibatan kerja yang telah saya sertakan akan memberi kesan terhadap prestasi kerja. Yang pertama, membuatkan pekerja keletihan. Ketika pekerja sangat terlibat dalam pekerjaan mereka, mereka cenderung menghabiskan banyak waktu di tempat kerja yang dapat membuatkan mereka keletihan. Hal ini kerana pengabaian terhadap aspek penting dalam kehidupan peribadi, gagal menguruskan masa dan akhirnya akan menurunkan prestasi kerja. Seterusnya, yang kedua, ketidakpuasan kerja. Ketidakseimbangan dalam keterlibatan kerja seperti beban kerja yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Pekerja mungkin merasa terbeban dan kehilangan motivasi untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik.
Hal ini akan mengakibatkan hasil kerja yang tidak berkualiti dan perilaku yang kurang produktif. Akhir sekali, tahap emosi dan perilaku menurun. Keterlibatan kerja yang tinggi juga dapat memberikan tekanan yang tinggi pada pekerja. Jika emosi tidak dikelola dengan baik, tekanan ini dapat mengganggu kreativiti, produktiviti dan perilaku pekerja seperti kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas. Kesimpulannya, bagi menghindari impak negatif keterlibatan kerja, penting untuk mencapai keseimbangan yang sihat antara pekerjaan dan kehidupan peribadi. Pengurusan yang baik dari tingkat keterlibatan kerja dapat meningkatkan motivasi, kreativiti dan produktiviti pekerja yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan prestasi pekerja dalam syarikat. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membicarakan tentang bagaimana konsep pekerjaan tidak menentu mempengaruhi prestasi kerja melalui keterlibatan kerja. Saya mengambil dua pandangan, iaitu dari segi aspek positif dan negatif. Yang pertama ialah positif. Saya mengambil Kahne's model untuk kaitkan dengan isu ini, yang mana yang pertama ialah keselamatan. Walaupun sebagai pekerja kontrak, mereka tetap bersemangat bekerja bersungguh-sungguh dan committed dalam tugas mereka. Hal ini demikian kerana pekerja dilayan secara adil oleh majikan mereka dan staf-staf yang lain. Oleh itu, mereka berasa selamat dan selesa dalam persekitaran kerja yang sihat ini. Hal ini akan menyebabkan prestasi kerja mereka meningkat. Keterlibatan mereka dalam organisasi akan positif dan akan memberi kesan positif kepada organisasi. Yang kedua ialah kebermaknaan, iaitu pekerja yang mempunyai matlamat yang jelas dalam pekerjaannya akan bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamat tersebut walaupun mereka hanya bekerja sebagai pekerja kontrak. Hal ini demikian apabila pekerja menyadari bahawa tugasan yang diberi oleh majikan adalah bermakna kepada diri mereka sendiri khususnya dan umumnya kepada organisasi. Hal ini akan meningkatkan motivasi pekerja itu untuk memberi sepenuhnya dan akan bekerja dalam keadaan yang selesa dan aman tanpa rasa mengeluh dan malas. Dan yang ketiga ialah ketersediaan, iaitu ini memfokuskan kepada semua ahli pasukan, iaitu sekiranya ahli pasukan mempunyai merasakan setiap peranan yang dipertanggungjawabkan oleh majikan mereka adalah munasabah dan boleh dicapai. Sekiranya mereka berfikiran positif dan mempunyai kekuatan mental dan fizikal yang kuat untuk berjaya. Walau bagaimanapun, perlu diingatkan ialah sekiranya walaupun mempunyai mentaliti yang kuat, pekerja juga tidak boleh mengabaikan kesihatan mental dan fizikal dan perlu mempunyai keseimbangan antara kerja dengan kehidupan peribadi, iaitu work-life balance. Dan itulah daripada saya untuk yang Kahne's model. Seterusnya ialah saya akan membicarakan dari sudut negatif kepada prestasi kerja, iaitu Maslow Hierarchy of Needs. Saya mengambil Maslow Hierarchy of Needs untuk kaitkan dengan isu ini, yang mana Maslow Hierarchy of Needs mempunyai 5 peringkat. Yang pertama ialah physiological needs, safety needs, love and belonging, esteem dan self-actualization. Tetapi dalam isu ini, kes ini, saya hanya mengambil dua yang paling awal, iaitu physiological needs dan safety needs. Yang mana kita sedia maklum, physiological needs ialah keperluan asas perlu dipenuhi, iaitu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Jadi untuk melengkapi keperluan ini perlu wang untuk menanggungnya. Jadi sebagai pekerja kontrak, kita sedia maklum pekerja kontrak gaji atau upah tidak setinggi dengan seperti pekerja tetap. Oleh itu, konflik ini berlaku apabila mereka tidak mendapat gaji ataupun bayar yang tidak secukupnya, setimpal. Ini akan menjejaskan motivasi mereka untuk memberikan sepenuh komitmen kepada kerja mereka. Hal ini akan merudumkan prestasi kerja mereka dan akan memberi kesan negatif kepada kecemerlangan organisasi atau syarikat. Yang kedua ialah peringkat safety needs, yang mana safety needs ialah keselamatan dari segi keselamatan kewangan, keselamatan mental dan
Jadi di sini ialah safety needs perlu dipenuhi, yang mana kita sedia maklum pekerja kontrak bahawa keterjaminan pekerja kontrak untuk diserap sebagai pekerja tetap adalah belum pasti. Oleh itu, setiap hari pekerja kontrak ini bekerja dalam keadaan kerisauan dan ketakutan sekiranya kontrak mereka tidak dapat disambung ataupun tidak dapat diserap sebagai pekerja tetap. Yang mana mereka amat memerlukan pekerjaan sekarang untuk menanggung pembiayaan mereka, kewangan mereka, iaitu sebagai contoh membayar sewa rumah, membayar loan kereta dan menampung keperluan hidup yang lain. Oleh itu, sekiranya mereka dalam ketukan ini, mereka akan kurang keterlibatan kerja, mereka akan berkurangan. Mereka hanya bekerja sekadar untuk menyiapkan tugasan mereka, dan ini akan memberi kesan negatif dan merudumkan prestasi kerja mereka dan akan memberi efek yang buruk kepada organisasi. Jadi itulah daripada saya. Sekian, terima kasih.